Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zarina binti Ilyas, merupakan pelajar sarjana psikologi pendidikan daripada Fakulti Pendidikan, ingin membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Penerapan Emosi di dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris, Murid Gembira, Guru Ceria dan Pembelajaran Sejahtera. Seterusnya kita akan melihat di bahagian pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil langkah yang banyak dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar sekolah dan pelajar di peringkat institusi pengajian tinggi. Kesedaran penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris ni pada generasi sekarang amat perlu supaya Malaysia dapat melahirkan generasi muda yang berdaya saing dalam semua aspek. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa yang digunakan sebagai medium perantaraan dan alat komunikasi utama yang digunakan oleh semua orang. Jadi kepentingan penguasaan bahasa Inggeris ni kita tak dapat pertikaikan lagi lah, walaupun bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia. Bahasa global iaitu bahasa Inggeris ni merupakan bahasa global ni digunakan dengan meluas dan perlu dikuasai terutama golongan pelajar di peringkat pengajian tinggi yang akan meneroka bidang ilmu dalam bidang pendidikan, seterusnya diaplikasi dalam bidang pekerjaan. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di peringkat sekolah hingga peringkat pengajian tinggi. Namun tahap penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar masih lagi rendah. Okey, jadi di mana silapnya? Okey, berdasarkan EF English Proficiency Index 2019 telah melaporkan kedudukan Malaysia telah jatuh ke tangga 26 berbanding tangga 22 pada tahun sebelumnya. Sebuah kajian juga telah dijalankan menggunakan kepakaran Cambridge Assessment pada tahun 2013 dan hasil menunjukkan majoriti pelajar di Malaysia sangat lemah dalam kemahiran listening dan speaking dalam bahasa Inggeris lah. Justru kajian dari berbagai aspek perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca tahap penguasaan bahasa Inggeris dan tumpuan haruslah bermula di peringkat sekolah lagi. Jadi salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah emosi murid-murid dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Okey, kenapa emosi? Emosi ni merupakan elemen penting dalam sebuah proses pembelajaran. Malah sistem pendidikan di Malaysia amat mementingkan perkembangan emosi dalam pembelajaran sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menumpukan ke arah perkembangan potensi individu daripada aspek emosi, intelek, rohani dan jasmani, Jerry. Okay, jadi falsafah pendidikan kebangsaan pun menitik beratkan perkembangan yang seimbang dirangka sebagai penetapan pegangan buat guru dalam menentukan hala tuju murid mereka. Kita boleh kaji dan kita boleh lihat adalah emosi. Jadi, kenapa emosi? Okey, emosi menurut Reinhard Beckun, emosi memainkan peranan penting dalam mata pelajaran bahasa Inggeris ataupun pembelajaran bahasa asing lah, kerana ia akan mempengaruhi motivasi dan minat murid. Malah ia turut memberi kesan kepada pencapaian dan penguasaan murid dalam mata pelajaran ini. Oleh itu adalah penting untuk memahami dan mengambil kira emosi murid semasa proses pembelajaran bahasa Inggeris. Okey, kaedah pengajaran berasaskan emosi ialah kaedah yang dapat mewujudkan emosi yang boleh berfungsi sebagai pendorong atau rintangan untuk belajar. Emosi itu termasuklah kegembiraan, kesedihan, kemarahan, ketakutan dan sebagainya. Emosi yang positif akan menggalakkan pelajar untuk lebih minat untuk belajar sekaligus merangsang motivasi pembelajaran dan menggalakkan persaingan di kalangan murid-murid. Kajian juga menunjukkan bahawa kemahiran emosi sosial seperti penyelesaian masalah, pengawalan diri, kawalan dorongan dan empati membantu meningkatkan akademik dan mengurangkan tingkah laku sosial negatif seperti buli dan mewujudkan iklim bilik darjah yang positif. Seterusnya kita melihat cadangan dan isu-isu berkaitan emosi dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Okey, terdapat banyak isu dan cadangan tapi saya fokuskan
emosi di dalam kelas dan gaya pengajaran guru. Kita lihat kepada pengurusan emosi di dalam kelas. Guru-guru perlu mengetahui emosi itu sendiri ada di dalam kelas. Oleh itu peranan guru untuk mendalami dan melihat peranan emosi di dalam diri pelajar tersebut. Jadi emosi itu memberi pengaruh besarlah dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan ingatan atau memori. Guru selaku individu yang bertanggungjawab dalam mengendalikan sebuah proses pembelajaran dalam bilik darjah perlu memastikan persekitaran bilik darjah adalah selamat bagi murid-murid untuk menunjukkan emosi mereka sama ada positif atau negatif. Okey, jadi kita sebagai guru bagilah peluang untuk mereka mempamerkan emosi tanpa mereka takutlah kalau kena hukuman atau dimarahlah di dalam kelas tersebut. Jadi kita kena bersifat profesional dengan tidak mengamalkan pendekatan pengajaran berusakan autokratik yang boleh menyebabkan jurang antara kita dan antara guru dan murid lah semasa dalam proses PMP. Dengan cara ni murid pun akan selesa untuk mempamerkan emosi mereka. Jadi apabila wujudnya persekitaran pembelajaran yang sihat dan selamat untuk perkembangan emosi murid. Jadi hubungan positif antara guru dengan murid tu pun akan baiklah. Jadi guru kita sebagai guru ni kena mengamalkan kepimpinan demokrasi lah serta mengambil berat tentang fisiologi dan akademik murid. Seterusnya kita lihat gaya pengajaran guru. Jadi sebagai guru pada tahun 2023 pada abad 20-an ni kita perlulah mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan serta dapat menarik minat murid yang bagi mengelakkan mereka merasa emosi negatif seperti kebosanan. Okey. Menurut Lloyd 2017, kaedah pengajaran guru memainkan peranan yang sangat penting dan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan emosi kanak-kanak yang mampu membentuk perwatakan imej diri mereka. Jadi guru boleh menggunakan teknik pengajaran yang lebih menyeronokkan seperti menggabung jalin unsur musik dan pembelajaran. Gaya pembelajaran guru juga yang bersifat autokratik itu kita rasanya tidak perlu kita lakukan lagi lah kita buat timbul lagi lah dalam pengajaran guru tu. Okey, sikap guru yang mengawal murid dengan memberikan hukuman mewujudkan suasana yang stres dan menjejaskan emosi murid di dalam bilik darjah. Jadi gaya demokratik bermaksud guru memberikan kebebasan tetapi dalam kawalan menimbulkan suasana pengajaran yang menarik. Kepada teori-teori yang berkaitan emosi. Di dalam bidang psikologi terdapat teori membicarakan tentang emosi dari peringkat kanak-kanak hingga dewasa. Teori yang terkenal dalam bidang emosi adalah teori Erik Erikson. Okey, Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangka masa kehidupan mereka. So, beliau membentuk teori berdasarkan pengalaman kehidupannya sendiri juga. Teori beliau digelar psikososial kerana beliau menggabungkan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, iaitu faktor kendiri, emosi dan faktor sosial. Salah satu elemen penting dalam peringkat teori perkembangan Erikson ialah perkembangan identiti ego. Identiti ego ni ialah kesedaran diri yang dikembang melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, identiti ego ialah kesedaran diri yang dikembang melalui interaksi sosial. Jadi, identiti ego tu individu itu berubah selaras dengan pengalaman dan maklumat baru yang diperoleh hasil daripada interaksi dengan orang lain. Tambahan pula, Erikson juga percaya bahawa perasaan yakin kepada kemahiran dan kecekapan diri juga memotivasikan sikap dan tindakan seseorang. Okey, teori kedua adalah teori Karl Lange. Karl Lange ni memang terkenal dengan teorinya tentang emosi. Okey, teori Lange adalah emosi yang dipengaruhi oleh tindak balas fisiologi terhadap rangsangan. Kemudian dia punya karya ni digandingkan dengan ahli psikologi yang bernama William James. Teori mereka ni mempunyai kesamaan lalu digabung dan terciptalah teori James Lange. Okey, apa yang
menyaksikan, teori ini menyaksikan rangsangan luar membawa kepada tindak balas fisiologi. Okey, reaksi emosi anda bergantung pada bagaimana anda mentaksirkan reaksi fizikal tersebut. Contohnya, seorang mengalami reaksi fisiologis seperti sakit di khalayak ramai yang kemudiannya membawa kepada tindak balas emosi seperti cemas. Okey, jadi secara kesimpulannya, kedua-dua teori ini telah mendukung penggunaan emosi lah. Okey, penggunaan emosi ini membentuk sebahagian besar kehidupan kita hingga tidak menghairankanlah bahawa penyelidik telah menumpukan banyak usaha untuk memahami bagaimana dan mengapa di sebalik tanggapan emosi kita. Seterusnya kita akan melihat kesan-kesan penerapan emosi dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Penerapan emosi dalam pembelajaran bahasa Inggeris mendatangkan banyak impak kepada semua pihak lah. Of course, mendatangkan impak yang positif. Okey, kita lihat kepada dua lah, kesan kepada guru dan kesan kepada murid-murid. Guru yang paling berjaya ialah orang yang mampu menangani perasaan negatif dalam bentuk autentik, benar dan sihat menurut Ng Kim Choi 2004. Manakala menurut Imam Al-Ghazali pula, guru mesti mempunyai sifat belas kasihan kepada pelajarnya. Anggaplah pelajar seperti anak sendiri, diberi kasih sayang sepenuhnya di samping menyampaikan pendidikan. Menyudir Mansur 2005. Sewaktu pengajaran dan pembelajaran yang belajar, murid-murid yang mempunyai emosi yang positif akan menyenangkan proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi, guru akan senang untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar, dan bagi pihak guru pun, guru tidak akan berasa stres, tekanan dengan tingkah laku yang akan timbul jika pelajar-pelajar mempunyai emosi yang negatif. Bagi murid-murid pula, sudah tentu ilmu yang disampaikan akan melekat di dalam dada. Jadi kita semua akan mengharapkan, kita semua memberikan kebaikan kepada kedua-dua pihak, murid dan guru. Murid dapat belajar dengan baik dan gembira, dan guru pun akan ceria dan tidak berasa tidak akan timbul tekanan kepada kedua-dua pihak. Menyimpulkan saya punya pembentangan, ingin saya nyatakan emosi murid yang stabil ini akan menghasilkan murid yang berprestasi cemerlang dan melahirkan masyarakat yang harmoni, sesungguhnya menjadi daya penggerak ke sebuah negara aman dan sejahtera. Jadi kesediaan guru dari segi kemahiran, pengetahuan dan pembangunan profesional merupakan cabang utama dalam mentransformasikan kurikulum pendidikan Malaysia demi melahirkan generasi yang menyeluruh dari semua aspek supaya dapat bersaing dalam pasaran global. Jadi penerapan emosi ini bukan terletak kepada guru saja. Jadi bagi pihak guru, mereka memerlukan moral support daripada masyarakat, ibu bapa, sekolah, pentadbir lah, khususnya untuk mewujudkan suasana yang harmoni di dalam pembelajaran bilik darjah. Sekian, terima kasih.